di dalam Kongres EMK, termasuk daripada Pahang sendiri. Ya, saya memberikan tabik hormatlah ya, penghormatan kepada wakil pembahas daripada EMK, kerana saya tahu bahawa setiap EMK negeri Pahang ya, membawa usul supaya parti tidak lagi memberikan harapan kepercayaan dan sesa menang berat ya, kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad ini, bapa segala pengkhianat ya, kita kenal sebagai bapa segala pengkhianatan sehingga menjatuhkan kerajaan, dan ini disentuh. Walaupun itu bukan isu utama dalam perbahasan ya, kerana ini orang kata isu Mahathir ni bukan isu penting, isu rakyat lebih penting. Ya, saya akui bahawa isu rakyat lebih penting, isu COVID, pendidikan, tetapi nak melupakan isu Mahathir ini saya rasa tak wajar. So inilah punca segala apa yang berlaku sekarang ni. Kalau kita nak bicara tentang masalah COVID yang semakin meningkat, kalau kita nak bicara tentang parlimen tidak dibuka, kalau kita nak bicara tentang kerajaan yang lemah, ini semua berpunca daripada Mahathir Mohamad. Ya, itu hakikatnya. Maka punca ini harus kita sebut. Ya, kalau kita nak kata Mahathir sudah tidak relevan, ya, Mahathir sudah tidak relevan, maka kita mengatakan bahawa apa yang Mahathir lakukan itu tidak wajar kita ingat. Ya, sebenarnya kalau kita nak betul menjadi parti yang mantap, kita haruslah mengingati, bukan kita nak cakap sepanjang masa 7 minit tentang Mahathir ni, tapi paling tidak kita katakanlah, ingatkan parti bahawa inilah manusia pengkhianat yang patut parti jauhkan diri. Ya, isunya bukan Mahathir saudara ya. Ni saya nak sebut. Kadang ada orang kata, alah isu Mahathir pun korang nak marah. Banyak isu lain yang lebih penting, Mahathir tak relevan. Isunya bukan pasal Mahathir. Isunya apabila setiap cabang mengatakan bahawa parti tidak jangan berikan layanan kepada Mahathir Mohamad, harus ia sebut. Sama ada parti ikut atau tidak, itu perkara lain. Harus disuarakan kerana inilah yang cabang suarakan. Saya nak contoh dalam konteks Pahang. 14 cabang membawa usul ini. Bahkan saya difahamkan ada cabang tu sampai berebut nak bawa usul ni. Ya, nak usul tolak Mahathir ni berebut. Punyalah marah dengan Mahathir ni. Bayangkanlah kalau sampai tahap itu, cabang ya, menyatakan marah dia kepada pengkhianat ini. Padahal kebanyakan ahli cabang, bukan ahli jawatan pun, dia tak jadi menteri dalam kerajaan pun. Ya, yang jatuh kerajaan ini, berapa orang jadi menteri, yang hilang jawatan. Mereka tak ada apa, mereka sama juga. Jadi pengurusi MPKK pun agak ramai yang tak dapat. Tapi mereka rasa marah dengan Mahathir Mohamad ini. Maka mereka bawa dalam syarat cabang. Tiba-tiba suara mereka tidak didengari di dalam Kongres. Ya, atas alasan Mahathir tidak relevan. Ini yang menjadi saya masa amat kesal, kerana kita berpeningat, kita masa nak mengatakan kepada ahli di bawah, lupakan Mahathir tidak relevan. Ini akan melalaikan parti kita. Kerana orang tua ini selagi ada bernafas lalu kat hidung dia, dia akan berhenti. Dia tidak mahu jadi PM, betul? Dia rasa memang dia takkan jadi PM. Tetapi bagi Mahathir Mohamad ini, ya, seboleh-bolehnya, sedaya upaya dia akan menggagalkan ya, sebarang usaha kita untuk mengangkat Anwar Ibrahim. Sebab itu saya katakan, kalau kita tak mahu cerita pasal Mahathir, tapi sekurang-kurangnya ingatkanlah parti bahawa pengkhianat ini masih lagi ada nyawa, pengkhianat ini masih lagi ada agenda. Bahkan beberapa hari sebelum kita Kongres, dia masih mengentam presiden kita. Ya, kita tahu presiden kita orang baik. Ada orang kata, Anwar pun dah tak layan Mahathir lah. Betul. Sebab kita tahu panggil Anwar ni. Ya, masa Azmin dulu pun Anwar tak sentuh pun. Saya masih ingat, sebelum Kongres yang ke-14 di Melaka, sebelum kerajaan kita jatuh. Masa Kongres di Melaka, kita jadi kerajaan ketika itu. Masa itu isu kartel hangat. Isu Azmin ni, selepas pemilihan. Walau kita ada Kongres di Melaka. Ya. Masa itu kecoh. EMK tidak benarkan Azmin meresmikan. Seperti mana lazimnya timbalan presiden akan meresmikan EMK dan wanita. EMK tolak. Ya. Dan saya respect keputusan EMK. Kerana EMK baca dah kartel ni, pengkhianat ni. Tapi kita tahu, bapak kita ni orang pemaaf. Akhirnya undang-undang ni dibenarkan. Dan diberitahu kepada pembahas, janganlah sebut pasal kartel. Kita nak jaga penyatuan padi, nak jaga penyatuan parti. Jangan sebutlah pasal Azmin, jangan sebutlah pasal Mak Lampir dan perbahasan. Jangan cerita. Masuk Kongres. Ya? Tapi akhirnya saudara apa yang berlaku? Kita tak ingatkan parti. Akhirnya Azmin ni khianat. Mak Lampir ni khianat. Berapa orang lagi khianat. Sebab kita sebagai akar umbi tidak mengingatkan parti kita. Ya? Ketika itu betul. Pemimpin kata, tu saja. Pemilihan dah lepas, lupakan saja pemilihan. Jangan cerita, lupakan saja bab kartel. Pemilihan dah selesai. Tapi kalau orang kenal Azmin Ali,
Kalau orang kenal semburit ini, ya, mereka tidak akan boleh lupakan. Tapi ada arahan dalam Kongres, jangan cerita. Kalau boleh, jangan cerita. Ya. Dan ada beberapa wakilan yang langgar. Kerana dia tahu, tak boleh tak cerita. Saya amat tabik beberapa perwakilan di Melaka yang berani juga sebut. Termasuk IMK, wakil IMK yang berani juga sentuh. Ya. Inilah Kongres. Kongres ini, pembahas ini, bukan kita hantar sebagai pembaca berita TV3. Kalau kita nak pembahas ini, baca berita TV3, lebih baik kita ambil wartawan-wartawan yang berada di ATM Pahang. Mereka lebih pakar dari segi bahasa. Kita tulis tag apa yang kita nak, kita ampu Presiden, suruh dia baca. Tapi ini bukan ciri-ciri pembahas. Tak kisahlah siapa pembahas. Kita tak fikirkan siapa pun pembahas. Tapi tugas pembahas itu membawa suara akar umbi walaupun 1 minit. Susah apa nak bawa suara akar umbi ni? Bukan masalah isu Mahathir relevan atau tidak. Tapi ini masalah dibawa oleh akar umbi. Yang tak dibawa kamu sebut. Yang dibawa kamu belakangkan. Atas alasan tidak relevan. Tapi bila jatuh besok, kamu akan cari akar umbi ini. Percayalah saudara, ini dah berlaku di Melaka. Kita keluar arahan, jangan sentuh kartel, jangan sentuh kartel. Last kali kartel ini menjatuh kerajaan kianat ini. Ya. Sebab itu parti ini harus kembali kepada dulu. Tidak ada kawalan kepada pembahas. Cuma kawal pembahas, jangan maki hamun, jangan mencarut, jangan cakap-cakap lucah dan jangan mengaitkan pemimpin. Tapi tegurlah walaupun presiden. Saya masih ingat dalam parti ini dulu, masa itu Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim masak dilanyak oleh perwakilan dalam Kongres. Azmin Ali pernah tegur dalam Kongres. Presiden juga ditegur dalam Kongres. Tak ada pembahas yang dipecat. Adakah kerana bawa suara akar umbi ini kamu dipecat? Tak ada. Kita kena ada keberanian. Kalau nak duduk dalam parti keadilan ini, nak cakap pasal Mahathir pun takut. Kita bukan suruh cakap pasal Agong. Kalau kita kata nak cerita petikai Agong, ya betul. Kita pun parti keadilan pun tak mau sentuh tentang Agong ini. Ini sentuh tentang Mahathir. Mahathir yang kerja siang malam 24 jam menghina presiden kita. Kalau kita ada ayah, kita tahu ayah kita ni pemaaf. Jiran sebelah kata apa-apa, ayah buat tak tahu. Kita marah, tak apa, sabarlah, biarlah Tuhan balas. Biarlah lama dia sedar. Ayah kita panggil sekali, 2 hari, tak apalah kita ikut cakap ayah kita. Tapi kalau setiap hari, dia nak baling ludah muka ayah kita anak yang bacul kalau kita tak bersuara. Ya? Ada pula akak kata, jangan layan, biarlah. Ya. Ya. Kita tahu ayah kita pemaaf, kita tahu ayah kita macam tu. Tapi kita sebagai anak, apa kita buat? Saudara sanggup tengok presiden kita dihina? Ya? Oh, kalau kononnya jangan sebut Mahathir, nanti Mahathir tak sokong. Mahathir ni kau sokong ke tak sokong, dia tak akan bagi seorang budak Anwar lah. Tu salah, jangan sebut nama Mahathir. Ingat Mahathir yang sokong? Tak sokong pun dia hentam. Kita angkat dia Perdana Menteri pun, dalam keadaan dia Perdana Menteri pun, dia masih lagi menghina Anwar Ibrahim. Dia dah jatuh jawatan pun, dia masih menyalahkan Anwar Ibrahim. Tiba-tiba kita ahli kata jangan sebut, tak relevan. Saya memang tak ada timur. Tak kira lah pun siapa pun kan. So bagi saya kena nak lawan musuh. Kita nak lawan musuh, kena lawan betul-betul. Ya? Kena lawan betul-betul. Nak berkawan betul-betul. Kalau rasa parti ni masih lagi percaya kat Mahathir Mohamad, buat keputusan dalam Kongres. Kita terima Mahathir Mohamad. Biar Kongres putuskan. Sekarang ni masalah parti terima atau tidak. Oh, ada orang kata MPP dapat keputusan, tolak. Ini keputusan MPP. Kita nak keputusan Kongres. Keputusan MPP ini, kalau hari ni MPP mesyuarat, minggu depan boleh berubah. Ini keputusan MPP. Hari ni MPP buat mesyuarat. Minggu depan mesyuarat, dia boleh ubah keputusan minggu lepas. Sebab keputusan MPP ini bergantung kepada situasi semasa. Ya, dulu MPP keputusan kita nak Kak Wan Perdana Menteri. Bila berunding dengan PS, akhirnya PS nak Mahathir. Yang lama MPP keputusan nak terima Mahathir, kita berunding dengan Anwar Ibrahim. Akhirnya MPP kata, okeylah Mahathir. Boleh berubah ikut keputusan MPP. Sebab ini Kongres, bila Kongres buat keputusan, ya, ataupun setidak-tidaknya Kongres diberitahu bahawa ahli parti tidak lagi mahu mendengar nama Mahathir Mohamad, berunding ke apa ke, jangan. Dia nak sokong ni pasal, tapi tidak mahu lagi. Kita kata, oh tak apalah. Ya, kita kena sebut. Ini suara akar umbi. So MPP lantak dia lah, dia nak bersama ke, dia nak polisi dia pasal. Tapi ahli di bawah, ya, yang jadi mangsa sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini, bahawa COVID, ekonomi, pendidikan, kerajaan lemah dan sebagainya berpunca daripada orang tua ini. Ya? Kalau kita jadi kerajaan dulu, betul COVID berlaku juga.
Masih berlaku, tapi saya rasa kita boleh kawal dengan baik. Tapi oleh kerana kerajaan telah ditumbangkan dalam keadaan malapetaka ini, maka sebab itu malapetaka ini berterusan dan bertambah berterusan. Dan sekarang ini kita kata lupa Mahdi. Ya. Sepatutnya Pahang menjadi suara yang paling tegas, paling berani, paling lantang menentang pengkhianatan. Sebab pembahas Pahang datangnya daripada kawasan yang dikhianati di Indra Mahkota. Saya sebut terang-terang di sini. Dan saya sebut dengan dia secara peribadi, bahawa kamu harus bawa suara pengkhianat ini, kerana Indra Mahkota itu kawasan pengkhianatan. Ya, berapa ramai sekolah dewan dalam kota menghabiskan duit dan tenaga dia. Tiba-tiba dia khianat. Patut kamu bawa suara. Kalau kamu tak bawa suara cabang-cabang lain, bawa suara cabang Indra Mahkota itu. Tapi kalau cabang kamu sendiri pun kamu tak bawa suara dia, kamu nak jadi wakil rakyat ke, nak jadi apa pun, usah mimpilah kamu boleh bawa suara rakyat. Mana keberanian? Ya, mana keberanian kamu? Nak bawa suara Karumbi tak boleh. Tapi bila nak jadi calon, bila nak bekerja, minta tenaga Karumbi, minta sukarelawan Karumbi. Suara dia kamu tak nak bawa. Saya cukup marah. Isu dia bukan masalah isu dia kamu daripada cabang mana. Kamu diwakil sebagai pembahas negeri Pahang, bukan pembahas cabang, pembahas negeri. 14 cabang di Pahang. Bawa usul, satu pun kamu tak sentuh. Ya, di mana amanah dan kejujuran? Kenapa? Kerana ada arahan kononnya, jangan sentuh Mahathir. Saya tengok Arafat, dia sebagai pembahas, saya percaya dia pun baca arahan itu. Tapi kenapa dia berani? Bukan lama pun. Kalau tak berani sebut Mahathir pun, dia nak bentuk cerita unta tua pun sudah cukup untuk kita katakan ini Mahathir. Ada orang kata, Anwar pun tak sentuh pasal Mahathir. Anwar sentuh. Dia puji ucapan Arafat. Tapi jangan sampai tunggu Anwar kata, saya nak pembahas semua, kutuk Mahathir. Takkan orang cakap macam tu. Engkau orang ada watak. Fikirlah sendiri. Dan Anwar tidak mahu Kongres ini ditentukan skripnya. Ditentukan apa nak perlu cakap. Saya dah semak dengan pusat. Tidak ada arahan pun. Yang ada arahan 1-2 kat pemimpin. Yang mengarahkan pembahas. Untuk cakap ini, pembahas ini, kau cakap ini. Ya, mereka pegang remote. Saya katakan, ini tidak harus dikekalkan dalam parti. Ini pengajaran. Okey, dah habis-habis. Saya tak mau cerita lagi. Sebab itu saya dalam cukup sekadar saya dah luahkan di media sosial, saya sebut. Ya, ada kata, kenapa cerita media sosial? Kamu sakembang lah buat media sosial. Yang dah akal dan cabang pun kamu tak bawa. Sekarang ni baru kamu cerita. Kena bawa isu saluran dan sebagainya. Ya, ini cara kamu. Jangan play safe dalam parti. Kalau nak lawan musuh, lawan betul-betul. Ya, susah ke nak sebut? Bukan kita suruh cerita dalam Kongres 5 minit, 7 minit cerita pasal Mahathir. Semua orang tahu Mahathir pengkhianat. Semua orang tahu Mahathir pengkhianat. Tak cerita pun tak apa. Tapi sekumpulan mengatakan bahawa negeri Pahang 100% mendesak Parti Keadilan menolak sebarang kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Sekian, wabillahi taufik. Habis? Tak sampai 1 minit. 30 saat pun tak sampai. Susah apa? Apa susahnya? Takut kena pecat? Tak susah pun. Nak bawa suara Karumbi ini. Ini kita cerita merapu ni pasal COVID. Bukan tak. Ya, COVID penting. Ya. Tapi yang lebih penting daripada itu, COVID ni kalau kamu cerita lebih mendalam, Anwar cerita hari-hari Anwar live pasal COVID. Ya. Tapi bolehlah kamu sentuh. Masalah Felda boleh sentuh. Tapi untuk 30 saat, 1 minit, untuk nyatakan sokongan di Bandar Karumbi, susah sangat. Kenapa? Tak boleh sebut Mahathir ni nanti menjejaskan peluang Anwar. Ingat Mahathir nak pergi Sungai pada Anwar? Ken salam saudara. Sampai hari ni pun dia bekerja keras bersama dengan puak-puak Isyamuddin tu nak menggagalkan Anwar Ibrahim. Ya? Sekarang ni pun tengok dia punya Balaci dan Khairuddin pun hentam Anwar semacam. Kita masih lagi kata tak payah cerita, tak payah jadi anak lah. Ya? Cerita reformasi lawan tetap lawan dan sebut nama Mahathir pun takut. Ya? Saya tak boleh. Saya kata kalau masa kita sokong Mahathir, kita sokong dia betul. Saya masih ingat masa dia jadi Perdana Menteri. Saya tegur banyak dia jadi menteri. Tapi ada orang kata tak payah tegur lah, dia Perdana Menteri buah PH. Kita tahan. Walaupun hati betul terbakar. Macam di Pahang. Banyak isu yang kita marah Mahathir ni. Isu pengkhianatan di dalam kota tentulah. Ya. Isu Lenas. Ya, kita berapa ramai rakyat Pahang ni berjalan kaki, pecah-pecah kaki, bantah kilang Lenas sampai ke Kuala Lumpur. Siapa yang sign operasi Lenas masa waktu pergi kajian PH? Mahathir Mohamad. Sepatut inilah peluang kita nak mengharamkan Lenas. Tapi dia sign. Sepatut ini kita sebut
sebagai tanda munafiknya, bangsatnya orang tua ini. Sebab ini disebut oleh wakil pembahas Pahang. Tapi kita tak sebut. Sikit pun tak fikir perjuangan orang dulu-dulu. Malah kita nak sebut, apa yang kita sebut? COVID. Oh, hebat sangat COVID. Macam kamu ni bagi penerangan lebih daripada presiden lagi. Bukan tak penting-penting. Tapi suara Kak Umbi itu, bawa lah hormat Kak Umbi. Saya nak kamu hormat Kak Umbi. Susah ke? Ya? Akhirnya kamu akan pergi Kak Umbi. Ya? Sekarang ni saya tengoklah media sosial. Ya? Oh, kutuk orang lama. Sahabat saya Bung Hatta, saya tengok orang kutuk. Oh, Bung Hatta ni orang lama lah. Oh, sibuk-sibuk dah jadi pembahas. Kenapa tak jadi pembahas? Tengok. Yang bercakap tu kalau dia berjuang sama macam Bung Hatta ni, saya respect lah. Kamu kalau bercakap 2-3 hari masuk parti, ya, pegang jawatan pun kerana dia lantik, apa pengorbanan kamu dalam parti, jangan sembang dengan orang lama. Saya nak pesan itu je. Jangan sampai saya kena parti berapa orang, saya tak kira. Ya. Hormat. Kalau kamu tak suka cara tegur, cara elok, janganlah hina-hina dia. Saya tahu kawan saya ni, orang yang berjuang dalam parti, dia tak ada apa, dia tak nak jadi calon pun. Ya? Dia tidak pernah jadi calon, dia tidak pernah minta pun jadi calon. Walaupun dia hidup di zaman reformasi lagi. Ya? Kamu kena respect. Jangan cakap hina dia, lembab dan sebagainya. Ya? Otai cakap pasal pembahas apa semua. Tolong, ya. Kita bukan nak musuh. Tapi ini, saya cukup marah. Bila pertama suara Akak Umbi tak dibawa, kemudian kamu pertahankan. Dan kamu kutuk pula orang yang tuntut suara Akak Umbi ni. Ya. Kalau kamu penakutlah. Janganlah duduk cerita. Ya. Bukan masalah Mahathir ni yang kita marah sangat. Masalah dia suara Akak Umbi. Apa yang kamu bawa. Ya. Apa yang kamu bawa. Bukan kita tak kata isu lain penting. Tetapi yang lebih penting itu sebutlah. Ya. Kalaulah isu itu tak penting, tak adalah 100% menjadi usul di cabang. Itu baru di negeri Pahang. Saya dengar itu hari pun dalam Kongres, berapa orang yang tulis dalam semasa Kongres berlangsung. Mereka tak puas hati pembahas tersebut. Bukan Pahang, di tempat lain pun berlaku. Ya? Dan saya harap parti akan tentukan bahawa sekretariat pembahas ini, ya, tentukan, pucuk pimpinan tentukan sekretariat pembahas ini. Jangan memberikan had kepada pembahas, cuma beritakan sebagai garis panduan. Itu saya setuju. Mesti ada garis panduan. Ya? Pembahas tidak boleh mencarut, pembahas tidak boleh mengaibkan peribadi pemimpin, pembahas tidak boleh maki hamun. Ya? Pembahas tidak boleh mengambil waktu yang terlalu lama, melanggar waktu. Itu betul. Tetapi jangan lihatkan isu ni jangan sentuh. Oh, ni yang sentuh, dia jangan sentuh. Oh, presiden jangan sentuh, ya. Hati malam presiden jangan sentuh. Sebab banyak kita tengok dan banyak berlaku bahawa bila kita tak nak cuba nak play safe di sini, akhirnya parti kita rosak. Kita tak bagi sentuh pasal kartel, akhirnya kartel pengkhianat kita. Sekarang ni kita tak mau sentuh pasal Mahathir. Ya? Sebab itulah Mahathir berani. Ya? Sebab parti keadilan ni cuba ditutup. Dia bersebut nama Mahathir. Ya? Kalau kamu sebut nama Mahathir nanti, oh, Mahathir ni akan serang. Kamu takut sangat dengan Mahathir, ada 3-4 orang kerat pemimpin parti pun tak berdaftar. Ada 3-4 orang je ahli parlimen. Ya? Kita kata parti kita ada 1 juta lebih. Tapi 1 juta lebih cuba untuk ditutup mulut mereka daripada menyebutkan nama Mahathir Mohamad. Kita bukan nak cerita tentang pengkhianatan. Semua orang tahulah tentang pengkhianatan. Tapi yang kita nak, apabila hasrat Akak Umbi itu nak digambarkan supaya pimpinan parti keadilan tengok, ya, di atas pentas ataupun kalau ada di Zoom, dia lihat sendiri bahawa seluruh Akak Umbi memang tidak ada menaruh keyakinan kepada Mahathir Mohamad ini. Kalau kita tidak nyatakan, kita bimbang satu-satu hari nanti di peringkat pusat mereka mengambil keputusan, oh tak apalah, Mahathir dah okey. Ya, Mahathir juga pembangkang, Mahathir juga melawan UMNO, Mahathir juga melawan PN, maka kita terimalah balik. Kita bimbang itu berlaku kerana ia pernah berlaku. Ya. Kita bimbang ia berlaku, maka kita buat keputusan bahawa Kongres sepatutnya menentukan. Ya, kalau tidak ada usul undi, tak undi itu lain cerita, tapi kurang-kurangnya suara kita dah ke Umbi ini didengari oleh pimpinan. Ya. Apabila berlaku perkara yang tak betul nanti, mereka tidak boleh salahkan Akak Umbi. Ya. Kita dah nyatakan apa yang perlu kita nyatakan. Ya. Masalahnya sekarang ini, kita tak boleh nyatakan. Ya. Ini masalah dia. Ya, saudara, itu mauduk saya yang terakhir. Yang dah lepas, nak buat macam mana, dah berlaku, cuma jadikanlah pengajaran. Ya. Kita tidak boleh perlulah. Ya. Sebab tu saya kata,
nak perbaiki parti ni, kita kena cakap benda yang betul lah. Ya. Jadi untuk mengatakan pada saya, ini bukan melibatkan dasar parti, ya. Ini hanya melibatkan cara ataupun etika perbahasan ini harus dipertingkatkan di dalam parti. Ya. Harus diperbaiki supaya pembahas-pembahas ini perlu, ya, menyatakan apa yang mereka perlu nyatakan, walaupun kadang-kadang pimpinan dengar pahit. Ya. Sebab mereka inilah ruang yang mereka ada akad umbi dengan pimpinan. Kalau di peringkat pimpinan, mereka ada mesyuarat MPP, mereka juga ada biro politik, tetapi kita hanya berkat cabang. Ya. Apa yang dinyatakan oleh cabang, kita bawalah di peringkat Kongres, ya, di peringkat negeri dan juga di peringkat Kongres. Itulah ruang yang kita ada. Tapi kalau ruang itu pun kita hadkan, atau ruang itu kita letakkan berbagai cara, protokol dan sebagainya, kerana berkreasi, ya, maka sukarlah, ya, untuk kita mendengar sebenarnya hasrat di akar umbi, ya. Jadi jangan kita jadikan akar umbi ini hanya untuk mendapatkan sokongan ataupun untuk mendapatkan bantuan mereka sahaja, ya. Tetapi kita tentukan bahawa hasrat mereka, walaupun sekecil-kecil benda yang mereka minta, ya, haruslah kita suarakan, ya. Soal dapat tak dapat, sama ada diluluskan, dipersetujui oleh pimpinan, itu perkara lain. Paling tidak kurang-kurangnya akar umbi berterima kasih kerana suara mereka dibawa, ya. Kita tak mahu kata akar umbi kata aku letih-letih bawa usul, aku letih-letih cadangkan, aku letih-letih satu benda tak sebut, ya. Seolah-olah mereka tidak dihargai. Bukan isu Mahathir itu relevan tak relevan, bukan isu kena sebut mari, bukan, ya. Kena faham, ya. Kalau bukan isu Mahathir sekalipun, isu apa pun yang disebut oleh cabang itu, apatah lagi kalau semua cabang, ya, menyebut isu itu, maka hendaklah dibawa, ya. Okey, kita tak mahu parti keadilan ini menjadi parti yang hanya berucap, pembahasnya hanya berucap untuk mengampu dan juga membodek. Kita nak kepada cara yang dulu, ya, zaman dahulu, di mana mereka boleh menegur Presiden, timbalan, mereka menegur Menteri Besar dan sebagainya. Inilah satu wacana dan inilah satu cara hingga menjadikan keadaan ini parti yang kuat, ya, parti yang betul-betul mengatakan suara rakyat, suara keramat, ya, parti yang lawan tetap lawan. Bagaimana kita nak sebut suara rakyat, suara keramat kalau suara ahli sendiri pun, ya, cuba tidak dikeramatkan. Ini maksud saya. Jadi yang dah lepas kita jadikan pengajaran, ya, kepada kita semua, ya, sama ada anda, saya ataupun mana-mana pimpinan, ya, supaya kita balik semula, ya, balik semula. Kalau kita rasa parti ini harus berbeza dengan parti-parti yang lain, kita harus terima kenyataan ini, ya, kita harus terima kenyataan ini. Walau bagaimanapun secara keseluruhannya saya memuji, ya, sama ada wanita EMK dan juga di peringkat nasional, ya. Saya cerita ni perkara yang ada sedikit yang perlu diperbaiki, ya, yang perlu diperbaiki oleh parti. Yang lain banyak dalam peringkat nasional, ya. Contohnya Johor juga sebut, ya, Johor hanya sepatah saja, ya, tapi amat melegakan kita. Mereka sepatah ayat saja Johor sebut perwakilan dia, pembahas dia. Tapi itu cukup menggembirakan kita. Kerana itulah, dengan sepatah ayat itu menggambarkan suara hati ahli-ahli di Johor. Walaupun dengan sepatah ayat, ya. Di Perak juga dengan kiasan, dengan cerita yang melucukan, ya, tapi melucukan penuh dengan sindiran tajam. Dan orang faham apa yang disebut. Sampai ke Presiden pun memuji, menandakan Presiden sendiri tidak ada masalah tentang isu itu, ya. Jangan jual dengan Presiden lah. Saya dengar ada orang jual dengan Presiden tak kasih, ya. Masalah kita ni tidak ada tahu, ya. Bahkan saya difahamkan pengurusi tetap pun cakap kalau siapa nak cerita sama dia tidak ada masalah, dia tidak akan larang, ya. Siapa yang larang? Inilah, ya, satu dua yang cuba mengawal, ya, pembahas-pembahas. Tapi saya mengucapkan tahniah syabas kepada beberapa pembahas yang tidak mahu diri mereka dijual, ya, yang masih lagi ada maruah, yang tahu akan tanggungjawab mereka dan mereka memegang amanah daripada akar umbi, yang berani, ya, melanggar apa yang diarahkan, walaupun tak sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya dia berani menyatakan apa yang diluahkan oleh akar umbi. Okey, cukup sampai sini. Saya rasa dah lama. InsyaAllah dalam isu yang lain kita akan bercakap lagi. Terima kasih kepada siapa ni, Ketua Wanita Hasina Hashim Lawan Tak Lawan, Anodin Terengganu. Dalam pikat tadi ada pembahas yang perlu terima kontrol kita lawan. Okey, Terengganu memang saya puji wanita, ya. Kalau kita lihat pembahas wanita Terengganu tu, dia bukan ada cara perbahasan yang boleh katakan
macam pemidato hebat, tapi luahan daripada hati dia tu kan, luahan daripada hati dia tu memang nampak keikhlasan dia dan perbahasan dia menyentuh, ya, pembahas daripada Terengganu ni, ya, menyentuh perasaan kita kerana dia keluar daripada hati dia, bukan daripada skrip, ya. Walaupun lorak Terengganu dia, tapi semua, ya, terdiam, terpaku dengan ucapan daripada seorang kakak lah, ya, di Terengganu. Jadi saya rasa dah peringkat veteran, ya, pengalaman, walaupun beliau bukan seorang pemidato, tetapi apa yang beliau zahirkan memang berkesan kerana ia lahir daripada hati, ya, tentang kebaikan parti, ya. Jadi tahniahlah kepada pembahas Terengganu, sebab tu saya katakan keseluruhannya baik, ya. Cuma yang tidak berapa baik ni kita hendaklah tegur, ya, supaya tidak lagi diberulang pada masa akan datang. Okey, Nuraya Terengganu, suara rakyat, suara keramat, Tuan Yusri Haji Sawabi, semua itu kerana Mahathir Unta. Ikram, yang kita takut presiden kita tu pemaaf tahap dewa katanya, ya. Jadi presiden ni sesamalah kita jaga, ya. Macam saya beri contoh ayah kita lah, ya. Kalau ayah kita seorang yang baik sangat dalam kampung tu, pemaaf sangat dalam kampung, tapi jangan sampai ayah kita dihina oleh orang hari-hari, ya. Sekali dua kali okey lah, tapi kalau hari-hari kita sebagai anak, kalau kita tak pertahankan ayah kita jadi anak yang bacul lah, ya. Itu dia. Aminuddin Hanur, pastikan dalam kota kembali kepada pikat, insyaAllah, ya. Kita ada sukarelawan kita yang hebat di sana, ramai sukarelawan kita yang akan mempertahankan parti, ya, akan mempertahankan parti, tak kira siapa calonnya. Okey. Tuan Haji Sawabi, kita ni yang dari awal kena pukul Selayu, okey. Apai bagi je, okey. Wan Muhammad Akbar, panas katanya. Zamani PM tepi. Alugani Pak Tam Abdul Humaira setuju tinggalkan Datuk. Okey, apa Zamani? Ni lah, ya, Asrawan pun ada bersama kita. Okey, Angah Jula pasal tak bagi sentuh pasal kartel tu lah, sekarang ni dah makan tuan katanya, ya. Macam saya sebut tadi lah kan. Kita ada pengalaman benda-benda macam ni. Yang tak disentuh, yang itulah akhirnya makan tuan. Muhammad Sudulasi Ahmad, ya. Okey, kata Muhammad Sudulasi kata setuju akad umbi mesti dibawa. Okey. Ada yang kata, dia kata buat apa nak bawa? Dia kata cukup dah 1-2 yang bawa. Ya, 1-2 yang bawa tu, dia bawa suruh akad umbi negeri dia. Itu kadang kita kena faham lah. Sebab perkara yang dibawa ni adalah perkara yang dibawa oleh negeri masing-masing. Kalaulah Perak dah bawa isu berkenaan dengan Atuk ni, apakah negeri lain tak boleh bawa? Ya? Bawa lah, itu pandangan Perak dari segi mana dia tak setuju. Dengan cara dia, dengan kaedah penjamaian dia. Negeri kita, bawa cara negeri kita. Ya? Johor lagi simple. No Mahathir, satu ayat je. Johor. Tak sampai 1 second. No Mahathir. 1 second kot. Cukup. Dapat tepukan. Ya? Apa ni? Akad umbi puas hati. Dengan 1 ayat. Susah sangat ke? Kan? Mau tak mau itu sebenarnya. Okey, Mizi Razak. Siapa mereka yang mengarang? Okey, tak mau saya rasa saya jawab. Okey. Muhammad Nasrul, lagi siapa tu? Mariah Marsyam, Nasir Muda, ya. Okey, yang tak sebut ni minta maaf lah, ya. Tak sempat nak bacakan skrin ni. Jadi apa pun, terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang sempat bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan kepada isu semasa yang lain, kita akan cubalah, ya, berkongsi. Dan tak semua yang boleh terima apa yang kita kongsikan, ya. Yang boleh terima tu okey lah, yang tak boleh terima tu biasalah, ya. Manusia mana boleh sama pemikiran, ya, berbagai-bagai pendapat dan juga pandangan, apatah lagi dalam politik, ya. Kita sesama adik-beradik kita pun tak sama, walaupun apa ni kata saudara sedaging, ya. Adik kita panggil macam ni, abang panggil macam ni, ya. Akak panggil macam ni, adik UMNO ni itu, ya. Apatah lagi kita dalam parti, asal parti yang ada perbezaan. Apapun kita haruslah, pentingnya masing-masing pegang. Kalau ahli parti ni adalah pegang pada prinsip perjuangan parti, jangan lari, ya. Mark daripada Ranau, ya, lawan daripada Ranau. Okey, cukup sampai sini. InsyaAllah jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.